وبالسند إليه قال أخبرنا أخبرنا Syekh, betul tu Syekh. Akhbarana. apa Quran Akhbarana. أخبرنا Mengaji dah kan? Betul. Ya Allah. وليد dulu Walid. ha? Barang tak buah, barang yang nak baca. tak ada lagi Walid. وليد بن الضري الرملي عن مسرة Masarah. البصرة فتية Masarata. Ya Allah. ابن معبد من بني حارث ابن أبي هرم من لخم عن الوادعين عن الوادي Weh, tak berbaris amat buah ya. Anu bah? وديني Wadina. Ha? Al-Wadin. Wadina. وديني Wadina. Yalah, Wadina. Tu nun tu bah. Baca dengan fathah. Lagi. ودينا Ya Allah, ya Allah. ودينا ابن عطاء Tak ada dah. Azim lagi. أنا رجلا أتى النبي صلى فقال الله يا عليه رسول الله إنا كنا أهل جاهلية وعبادة أوثان فكنا نقتل الأولاد وكانت عندي بنت لي فلما أجابت وكانت مسرورة بدعائي إذا Bidu'ai. بدعاء Bidu'ai. بدعائي Iza da'autuha. وبتية Naam. بدعائي إذا Syekh. Yang mutakalim tu. إذا دعوتها ودعوتها يوما Yauman. يوما Fattaba'atni. فاتبعتني Mak berbaris tak? فمررت حتى أتيت بئرا من أهلي غير بعيد فأخذت بيدها فرديت بها في البئر وكان آخر عهدي بها أن تقول يا أبته يا أبته Ya abatahu. يا أبتاه يا أبتاه Tak? فبكى رسول الله حتى Sallallahu alaihi wasallam. دمع عينيه Kayu عينيه فقال له رجلا من جلساء جلساء النبي صلى الله جلساء. عليه وسلم أحزنت رسول الله Sallallahu alaihi wasallam. فقال له رسول الله كف فإنه Faqala lahu. ها؟ Faqala lahu. فقال له Rasul. الله Aywa. كف Hmm. فإنه يسأل عما أهمه Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala Sayyidina Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masih lagi pada hadis Musnad Ad-Darimi dan kita sebutkan ini hadis yang kedua yang disebutkan oleh Imam Al-Ajluni rahmatullahi alaih. Dan hadis Musnad Ad-Darimi berkenaan dengan ialah manusia sebelum kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kejahilan dan juga kesesatan. Kemarinnya macam tersebut, seorang lelaki akan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka menyebut inna kunna ahla jahiliyah. Kami bangsa jahiliyah wa ibadatil authan. Fa kunna naqtulul aulad. Kami bunuh akan anak-anak perempuan. Wa kanat 'indi bintul li. Aku ada anak seorang anak perempuan. Falamma ajabat wa kana masruratan bi du'ai idza da'awtuha. Apabila dah berumur boleh pandai bercakap, dah mula boleh bercakap, maka aku ni fada'autuha yauman. Aku panggil satu hari fattaba'atni, maka mengikutkan aku au fa'atba'atni. Sehingga hatta ataitu bi'ran, aku datang kepada apa? Telaga min ahli, kepunyaan ahli keluarga aku ghaira ba'id, tidak jauh daripada rumah. Fa aqastu bi yadiha faraddaitu biha fil bi'r. Aku ambil tangan anak perempuan aku, lempar ke dalam telaga. Wa kana akhir ahdi biha an taqula ya abatahu ya abatah.
Akhir sekali bila dia mendengar jeritan daripada anaknya, wahai ayahku, wahai ayahku. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta waqafa dam'u ainai. Menangisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan bahawasanya menangis daripada lelaki itu tidak menafikan ar-rajuliyah. Menangis daripada lelaki itu tidak menafikan akan kelakian dia. Karena itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana wafatnya anaknya Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menangis Nabi. Kata Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala, hatta anta ya Rasulullah, sehingga kamu pun menangis ya Rasulullah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal qalba la yahzan wa innal 'aina la tadma. Hati berasa sedih dan mata pun mengeluarkan air mata. Ini yang ni dia, maksudnya perkara ni biasa, adi, insya-Allah. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta waqafa damu 'ainai. Maka di sini mengapakah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menangis? Pertama ialah menangis itu tidak menafikan kelakian. Saya tersebut. Lelaki dia kata nak jantan menangis apa? Faham tak? Jantan tu menangis. Insya-Allah. Mana jantan tu menangis. Kerana ada sifat kemanusiaan. Dan yang keduanya, bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis? Kerana memahami apa yang dimaksudkan oleh lelaki tersebut. Kerana baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kehilangan semua anak Nabi SAW pada ketika Nabi hidup. Nabi SAW kehilangan ayah dan ibu. Kehilangan daripada Datuk dan kehilangan apa? Bapa saudaranya Nabi SAW. Dan kehilangan semua anak Nabi. Melainkan Siti Fatimah radhiyallahu ta'ala anha 6 bulan selepas Nabi wafat. Maksudnya semua anak Nabi wafat pada ketika Nabi hidup. Semua. Nabi SAW ketika lahirnya Ibrahim, anak lelaki Nabi. Nabi SAW pegang Ibrahim tu, Nabi ketuk rumah Ansar. Apa dia? Ni tengok ni. Allah laqad razaqallahu nabiyakum biwalad. Allah Ta'ala telah merezekikan Nabi kamu dengan anak lelaki. Nabi SAW tawaf di Madinah dengan apa? Dengan anaknya Nabi itu Ibrahim AS. Sebab apa? Sebab orang duk kata Nabi apa? Terputus zuriat. Kerana apa? Inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika inna syani'aka wal abtar syani'ak. Yang mana mengumpat dan menyumpah kamu kerana apa? Tak ada anak lelaki. Nabi SAW dikurniakan Ibrahim, gembira. Bayangkan Nabi SAW pada hari wafatnya Ibrahim, kemudian berlaku pula gerhana. Nabi pula berkhutbah pula hari gerhana. La ilaha illallah. Faham tak? Anda bayangkan berlakunya wafatnya anak Nabi, kemudian berlaku gerhana. Kemudian Nabi bangun dan berkhutbah pula untuk gerhana tersebut. Kerana apa? Kerana kata para ulama, Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengangkat darjat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada darjat orang lain. Maka ini seumpama kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddukum bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Yang paling kuat bala dia para nabi, kemudian yang paling hampir munafik. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menguji manusia dengan melainkan dengan apa yang dia mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka supaya tidak berkata bala aku lebih berat daripada bala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani ujian aku lebih berat daripada ujian Nabi. La. Kerana Nabi SAW kehilangan segalanya. Apa dia? Pada ketika Nabi hidup. Seolahnya apa? Hatta Nabi SAW kehilangan ibu dan ayah Nabi SAW. Isyarat daripada Allah Ta'ala bahawasanya tiada yang layak untuk mentarbiah kamu, ya Muhammad, melainkan aku. InsyaAllah. Maka Nabi SAW memahami isi hati lelaki ni yang bertanya ni. Maksudnya apa? Kerana Nabi SAW juga kehilangan anak. Apatah lagi, lelaki ni kehilangan anak sebab buatan dia. Dia buat anak tu pergi hilang. InsyaAllah. Faqala lahu rajulun min julasa'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ni terjemah tak ya? Faqala lahu. Maka berkata baginya rajul. Rajul tu, yang mana yang bercerita menangis tu. Sorry, yang bercerita tu menyebabkan Nabi menangis. Rajulun, oleh seorang lelaki akhar. Yang ni sahabat Nabi yang lain. Min julasa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada apa? Orang bersama Nabi. Julasa' ni apa? Orang yang bersama dengan Nabi, orang duduk dengan Nabi satu majlis. Maqul qaul apa? Ahzanta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahzanta, telah membuat sedihlah oleh kamu. Telah membuat sedihlah oleh kamu akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu boleh tak? Apa muskilah?
Mana apa? Telah menyedihlah oleh kamu akan Rasulullah. Maka sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, kalau boleh nak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam keadaan sentiasa gembira. Maka kita ahzanta Rasulullah. Sebab sahabat menghendaki bahawasanya Nabi itu dalam keadaan sentiasa gembira. Kita nak dah kita tak gembira, nak dah sedih. Kita nak sedih. Tak mau sedih, tak mau putus gewek tak. Tak mau sedih, tak mau peras. Maka daripada kesempurnaan cinta kepada seorang, bahawasanya apa? Tidak ataupun membuatkan dia itu boleh suka dengan apa yang kita suka. Kita suka, kita gembira, kita suka orang lain gembira. Ni ada orang apa? Orang gembira, kita apa? Sikit hati. Dan hati tak bersih. InsyaAllah, ahzanta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Rasulullah. Maka bersabda paling depan. Lahu baginya mana? Rajul akhar tu. Rajul yang berkata ahzanta Rasulullah. Faqala lahu, balik pada rajul yang dekat tu. Bukan yang bercerita, yang tegur tu. Boleh insyaAllah. Maka bersabda baginya lelaki yang berkata ahzanta Rasulullah tu oleh Rasulullah fa'il sallallahu alaihi wasallam. Kuffa. Makna apa kuffa? Biarkanlah olehmu. Apa dia? Biarkan daripada apa? Biarkan daripada apa? Menegurnya. Yang ni apa? Jangan apa? Jangan tegur dia. Biarkan dia. Kuffa ni. Macam contoh apa? Yang reportnya Azim, mak tegur, jangan cakap itu. Anda bercakap ni, mak jangan cakap itu. Biar dia duduk itu. Kuffa, yang ni apa? Tahanlah olehmu daripada menegur akan dia. Pasal apa? Fa'innahu, biarkan dia. Fa'innahu, maka sesungguhnya rajul. Rajul mana? Hu balik mana? Rajul yang tadi. Rajul ata yang bercerita tu. Rajulun anna rajulan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi hu tu balik mana? Fa innahu rajulun ata. Laki yang bercerita. Tuan punya cerita. Jadi balik mana? Rajulun ata. Tak dulu tulah. Buat nombor ke, buat ABC ke ikut. Sesungguhnya lelaki yang bercerita itu yas'alu, bertanya oleh ia rajul. Mana? Rajul yang mana? Rajul yang bercerita. Amma ahammahu, bertanya amma daripada barang, ahammahu, alham anil huzn, ahammahu yang menyedih. Dhamir balik pada ma. Ahamma dhamir balik ma, hu tu balik pada rajul. Apa dia? Bertanya ya rajulun ata amma ahammahu, daripada barang ahamma dhamir balik pada ma, hu balik pada apa? Rajulan ata. Terjemahan apa? Amma ahammahu, daripada barang yang menyedihlah oleh ia ma, akannya rajul. InsyaAllah. Boleh sini? Boleh ke tak? Hadir? Boleh sini? Kepiah tu pergi elok sikit. Dah takut dah tengok. Faham tak? Sengit dah tu. Faham tak? InsyaAllah. Kuffa. Maksudnya apa? Biarkanlah olehmu. Jangan duk kacau dia. Kerana apa? Kerana dia tu sedang bertanya dengan apa yang dia rasa. Benda tu menyedihkan dia. Summa qala lahu a'id alayya hadisan. Summa qala, kemudian bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Lahu bagaimana? Rajulun ata. Lahu bagaimana? Rajulun yang bercerita. Tukang punya cerita. Nabi pun bagi tahu balik kepada yang bercerita tu, a'id alayya hadithak. A'id, hendak ulanglah olehmu. Alayya, di atas aku. Hadithaka, akan kisahmu. Hadithaka, akan kisahmu. Ulang balik. Nabi SAW suruh ulang pula akan kisah tersebut. Hadithaka, akan kisahmu. Ulang balik cerita dia. Fa'a'adahu, maka titik tu ada kan kalam kan, dia buat fa'a'adahu, maka mengulang oleh rajul
Rajulun ata tu lah. Hu akan hadithahu. Tadi hadithaka tak? Jangan tulis hadithaka. Hu tu boleh hadithahu tulis. Hu tu boleh hadithahu. Maka mengulang oleh rajul akan hadisnya, akan ceritanya. Ulang pula. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menangislah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta sehingga waqafa ad-dam'u. Sehingga waqafa mengalirlah. Ad-dam'u air mata. Titisan air mata. Titisan air mata min ainaihi, daripada dua matanya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala ta'alluq pada waqafa. Mengalir tu ala lihyatihi. Ala lihyatihi. Apa dia? Atas janggutnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mana Nabi SAW ini ibarat daripada bersangatan menangis. Bercucuran air mata tu sehingga basah janggut Nabi. Dan maklum, janggut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam janggut yang tebal. Kali ini menunjuk kepada syiddatul buka, bersangatan menangis. Thumma qala. Kemudian bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah qad wada'a 'anil jahiliyyati ma 'amilu fasta'nif 'amalak. Inna Allah, sabda Nabi, sesungguhnya Allah qad wada'a. Wada'a sini makna memaafkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad wada'a, yakni memaafkan 'anil jahiliyyah, daripada jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Yakni al-jahiliyah dengan makna alladzina aslamu, jahiliyah yang masuk Islam. Jahiliyah apa dia? Yang telah masuk Islam. Ma amilu, insyaAllah. Ma tu maf'ul pada wada'a. Memaafkan apa? Ma amilu, akan barang yang telah mengerjalah oleh mereka itu. Lepas tu, ma tu buat bayan. Ma tu buat bayan. Min ibadati. Min ibadati al-awthani. Ibadati al-awthani, al-awthan wa ghairiha. Al-awthani wa ghairiha. Bayan perkataan Allah Ta'ala telah memaafkan daripada jahiliyah, orang-orang jahiliyah, barang yang telah beramal oleh mereka. Zaman bila? Zaman jahiliyah dulu. InsyaAllah. Fasta'nif 'amalak. Maka hendak mulalah oleh kamu, apa dia? Amalaka, akan amalan kamu, yakni memulakan buku baru. Fasta'nif 'amalak, maka hendak mulalah oleh kamu akan amalan kamu. InsyaAllah amalak. Maka di sini apa dia? Di sini ialah seumpama hadis baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hadis yang lain menyebut al-Islam yajubbu ma qablahu. Islam tu dia menghapuskan dosa yang sebelum. Al-Islam yajubbu ma qablah. Islam tu menghapuskan dosa-dosa yang sebelum. Ada kata innallaha qad wada'a, telah memaafkan daripada jahiliah apa yang mereka buat. Bunuh ke apa ke tak kisah. Maka hendaklah mula buku baru ketika bila masuk Islam. InsyaAllah. Cumanya di sini apa dia? Di sini ialah Allahumma salli alaihi murad dengan ma'amilu ni, dosa ni muradnya dosa apa dia? Dosa yang haqqullah. Dosa yang berkaitan dengan Allah. Dosa zina, dosa ibadat kepada selain Allah Ta'ala. Adapun dosa dengan anak Adam, masa kapiak, wala'iyadzubillah, masa kapiak tu tak bayar hutang, lari betul hutang. Masuk Islam, tetap hutang kena bayar bil ijma'. Maka murad di sini apa?
Allah memaafkan akan apa yang mereka kerjakan, dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah. Dosa berkaitan dengan makhluk. Masa dekat dulu kuat daging orang, tak dimaafkan bila masuk Islam. Sebab itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bila masuk Islam, apa dia buat? Dia panggil balik orang-orang yang pernah dipukul. Suruh pukul balik. Tapi orang tak mau pukul, orang kata, kami maafkan kamu. Kerana apa? Kerana al-Islam yajubbu ma qablahu. Islam tu menghilangkan dosa sebelum. Dosa apa? Dosa hak Allah. Dosa dengan hak makhluk bil ijma' takkan gugur. Tak bayar hutang, kena bayar hutang. Pukul orang, kena pukul balik. Faham sini? Kelas. Kemudiannya di sini mengatakan bahawasanya apa? Hadis ini secara umumnya menunjukkan kepada rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai kata Nabi tidak datang, maka nescaya akan berterusan amalan-amalan yang jahil sempurna. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Insyaallah. Kemudian hadis ni tarafnya hadisnya apa? Mursal. Mursal sebab apa? Wa mursalun minhu sahabiyyu saqat wa qul gharib ma rawa rafiq. Mursal dia Syekh. Tu dulu kita sebut wadin. Al-wadina. Wadina tu dia tabi'in ke sahabat? Sebut wadin tabi'in. Jadi tabi'in meriwayatkan cerita Nabi. Wadin sempat dengan Nabi? Tak sempat, maka hadis mursal. Al-mursal itu as-sahabi wa saqat. Yang digugurkan sahabat. Fa min aqsami dhaif. InsyaAllah. Fa min aqsami ad-dhaif. Dan kemudiannya hadis ni disebut, hadis ni hadis yang kedua, bukan hadis pertama. Cuma tengok balik sebab apa hadis kedua. Sebab anda jangan lupa dulu. Dulu anda dah sebut dulu, kitab ini dia tiru siapa dia? Awail siapa dia? Sumbuli ataupun Awail Basri ataupun Awail Qal'i. Dan kalau tengok balik Awail ni menyebutkan hadis ni hadis yang kedua ni. Maksudnya musannif ni cuma tiru balik. Awail Qal'i dia sebut dalam kitab dia apa? Hadis yang kedua daripada Musnad Darimi. Jadi musannif tak cek balik. Sama ada tak cek ataupun cek, kemudian dia tetap mengikut risalah yang dia ambil. InsyaAllah. Oi. Tak masuk kitab baru ni. Al-Kitabul Tsani Asyar. Ha, dah. On tak on. Gelak tu weh. Ha weh. Lagi tak? Ha? Ijma'. Tanya saya. Ustaz Isam? Sambung ke tak? Berat dia mau. Ha tak? Orang nak nangis ni. Ha. Ha. Buat nak sambung ke tak? Sambung ke tak lama? Setengah jam ke lebih? Ha. Sambung ke tak? Ha. Cakap tu terang. Ha? Cakap. Orang tanya kena cakap. Ha tak? Time orang tak mau tanya, apa nak cakap? Faham tak? Time ni kata, pada antara ni tak tanya pun. Faham tak? Ni time tanya ni. Sambung ke tak? Ha? Nasi tak masuk lagi. Sedia satu. Ahmad. Ana Terserah. Terserah tak apa. Ha, ni tak mau. Ha, Azim. Ha, kan? begak adik. Terserah apa Azim? Terserah ke? Menyerah ke terserah? Jawab. Tak jawab. Ha, Syekh. Sambung. Boleh sambung ah. Ha, jangan sebut itu boleh ha. Boleh sambung. Ui, bagus tu. Ha, betul. Terserah. Ha, ni, Rahman. Terserah. Ha, belakang. Sambung tak? Boleh belakang. Nabil? Boleh. Ustaz Isam? Qala al-kitab ats-tsani 'ashar Musnad Abi Dawud at-Tayalisi. Begak ni bahasa ni. Kita bahas. Baik. Wasmu Hisham ibn Abd al-Malik ala ma qalahu an-Nawawi fi at-Tarkhis fi al-Ikram bil Qiyam. Kitab yang ke-12 Musnad Abi Dawud at-Tayalisi. Baca dulu. Wasmu, dan namanya Abu Dawud. Hisham bin Abdul Malik. Ala ma qalahu an-Nawawi. Ala tu dia di atas barang. Ma tu qaul lah. Atas apa? Ala ma di atas pendapat. Qalahu yang berkatalah oleh akan dia ma. Berkata akan dia ma.
An-Nawawi, oleh Imam An-Nawawi. Fi at-tarkhis fi al-ikram bil qiyam. طيب في الترخيص في الإكرام بالقيام nama risalah. الترخيص في الإكرام بالقيام saya nak uraikan nama risalah bagi kepunyaan al-Imam An-Nawawi. Baik, jadi ada permasalahan apa di sini? Permasalahan dia ialah pertama sekali sebelum kita bahas tentang al-musannif alaihi rahmatullah dan juga musnad dia. Iaitulah ada permasalahan, iaitulah musannif kata apa? Nama Abu Dawud apa dia? Ni bukan Abu Dawud. Dulu Abu Dawud lain tau. Dulu sebut apa? Sunan Abi Dawud. Dia panggil Abu Dawud As-Sijistani. Hak ni bukan. Ni Abu Dawud At-Tayalisi. Lain. InsyaAllah. Baik, nama dia apa? Hisham. Kalau ikut pendapat dia, Hisham bin Abdul Malik ala ma qalahu An-Nawawi fi at-tarakhus at-tarkhis Tarkhis. fi al-ikram bil qiyam. Mana pen? Baik, di sini ada satu permasalahan, iaitulah musannif, iaitu al-Imam Al-Ajluni. Dia kata nama dia apa? Nama dia adalah Hisham bin Abdul Malik. Lepas tu dia sandar pada apa? Dia sandar pada Imam Nawawi. Yang ni Asy-Syarih Syekh Jamaluddin Al-Qasimi dia kritik. Hal ni yang dia kata apa? Mansya'uhu adamut tahqiq. Musannif berlaku apa? Kesilapan dan berlaku apa? Terbalik, dan sebab berlaku tu sebab tak tahqiq. Tidak tahqiq fi ma'rifati asma'ir rijal, pada mengetahui nama-nama rijal. Nak beritahu antum masalah fan dalam ilmu hadis ada nama Fannur Rijal. Fannur Rijal ni apa? Mengetahui perawi-perawi. Yang ni memang susah. Susah apa? Dia panggil naqlun mahd. Semata-mata nukilan. Contoh, kalau abang dia ni Abdullah, adik dia Abdul Rahman, abang dia ni kuat hafalan, boleh tak kita kata kias abang pun cerdik, adik cerdik juga? Anta kena hidup dalam Fannur Rijal dengan puluhan ribu rawi yang pembohong, yang bagus, yang sat bagus, sat tak bagus, bermacam-macam. Nak kena kenal apa? Nak kena hafal nama-nama. Kalau nahwu hantar mengaji, hantar boleh kias. Hak ni tak ada kias. Tak ada tak? Abdul Wahab, adik dia Abdul Wahid. Ingat apa? Cerita Piramli lah. Tak ada, Syekh. Maafi kias. InsyaAllah. Jadi di sini, musannif kata apa? Al-Imam Al-Ajluni, dia kata apa? Nama dia adalah Hisham bin Abdul Malik. Mana? Lebih padam ni? Boleh. Dah ambil makan. Abu Dawud At-Tayalisi. Nama dia apa? Sama nama dia? Baik, baca lagi. Lepas pada tu dia. Wa qala al-Hafiz. Betul? Ibnu Hajar, betul? Fi at-Taqrib, betul? Wal-Qurani, betul? Fil Amam. Ismuhu Sulaiman bin Dawud bin Jarud. Ini nama dia. Nama dia apa? Sulaiman bin Dawud bin Jarud. Inilah nama dia. Hadza huwa ismuhu. Nama dia. Baik, lepas tu yang kata Allahumma salli alaihi wasallam. Nama dia Hisham bin Abdul Malik. Ha? Saya tak faham. Yalah, maksudnya faham tak? Sekarang dah urai. Jadi seolah-olahnya macam khilaf, betul tak? Nama dia siapa? Kalau ikut Al-Hafiz Ibn Hajar dan juga Al-Qurani, dia kata nama dia apa? Sulaiman bin Dawud bin Jarud. Kalau ikut Imam Nawawi dia, Hisham bin Abdul Malik. Pertama, bukan kesalahan di Imam Nawawi, tapi kesalahan pada musannif. Sebab apa? Sebab kalau tengok balik, apa tengok risalah tersebut, ialah dia bahawasanya ini yang disebutkan, dia kata apa? Hisham bin Abdul Malik bukanlah untuk Abu Dawud At-Tayalisi. Maksudnya Imam Nawawi dalam kitab At-Tarkhis, dalam risalah ni, Hisham bin Abdul Malik ialah untuk orang lain yang digelarkan juga dia Abu Dawud. Kemudian musannif silap pandang, kemudian dia kata ini pendapat Imam Nawawi untuk Abu Dawud At-Tayalisi. Cuba tengok, faham Imam? Tengok balik. Sekarang ni Abu Dawud At-Tayalisi nama apa? Nama dia Sulaiman bin Dawud. Sudah, jelas tutup file.
Nama dia. Sebab apa? Sebab apa tanda ni? Inilah pendapat yang benar. Sebab apa? Sebab ghalib orang Arab, kalau nama dia Sulaiman, kunyah dia Abu Dawud. Kalau orang Arab ni, kalau nama dia Sulaiman, ghalib dia akan beri kunyah, gelaran dia apa? Abu Dawud. Buka balik zaman dulu. Kita baca musnad apa? Abu Dawud. Nama dia apa? Sunan Abi Dawud. Ada tulis nama tak? Qala al-Imam Abu Dawud Sulaiman bin al-Ash'ath As-Sijistani. Muka surat 30. Ada tak? Abu Sulaiman apa? Sulaiman. Sebab tu kata tanda. Ghalib orang Arab, kalau letak nama Sulaiman, kunyah dia apa? Abu Dawud. InsyaAllah. Baik. Sekarang ni, Musannif mendakwa. Imam Nawawi kata, nama bagi Abu Dawud At-Tayalisi ialah Hisham bin Abdul Malik. Sah? Faham tak lepas tu? Musannif Al-Ijluni, dia mendakwa apa? Imam Nawawi kata, nama Abu Dawud At-Tayalisi ialah Hisham bin Abdul Malik. Faham tak sekarang ni? Faham tak tu? Musannif Al-Ijluni, dia dakwa apa? Nama bagi apa? Abu Dawud At-Tayalisi ialah Hisham bin Abdul Malik. Soalan ni, dakwah ni betul ke tak? Jadi yang salah ni sedih siapa? Di Musannif, bukan di mana? Di Imam Nawawi. Kerana apa? Kerana Imam Nawawi menyebutkan nama Hisham bin Abdul Malik ialah untuk orang lain, bukan untuk Abu Dawud At-Tayalisi. Tapi Musannif silap pandang, tak dia ambil, kemudian letak untuk apa? Untuk Abu Dawud At-Tayalisi. InsyaAllah. Sebab tu kau tengok di sini. Fahuwa li Abil Walid la li sahibil musnad. Hatta dalam kitab ni dia hatta i'tirad atas Imam Nawawi. Tapi anda tak wani nak i'tirad Imam Nawawi. Sebab apa? Kalau Imam Nawawi ni maqam akhir. Sebab dia kalau dalam kaedah mazhab Syafi'i, iza qalat Hazami fasaddiquha fa innal qawla maqalat Hazami. Ada dikatakan Imam Murrimi alaihi rahmatullah. Imam Murrimi katanya dia orang yang di antara rak Imam Nawawi. Pada akhir hayat dia keluar kucing daripada mulut. Kucing yang ganah, tarik. So katanya dia al-anna kasirul izdira' bil Imam Nawawi rahmatullahi alaihi imam. Kerana banyak kritik Imam Nawawi. Insya-Allah. Ala kulli hal. Tanpa bahas panjang, dan anda sebut ni yang kata musannif salah pun, ni bukan kalam mana. Ini kalam syarihnya. Dia kata dia ni berat betul, kata terus kat ulama. Hak ni anda abang. Siap-siap. Ini bukan kalam mana. Ini kalam syarih Syekh Jamaluddin Al-Qasim. Yang takrib balik lah. Kemudian anda cek tadi, memang ada apa yang disebut oleh musannif itu adalah benar. InsyaAllah. Bukan baca terima terus bulat-bulat dia sebut. Faham tak? Tengok dulu. Sebab Syekh Jamaluddin Al-Qasim ni pun ada muskil juga. Dia iskal dia pada sebahagian i'tiqad. InsyaAllah. Ada muskil juga. Fil iskal. Faham? InsyaAllah. Taib. So, Isam boleh? Jadi, simpulannya, Hisham ni orang lain lah. Tak. Sekarang ni kita faham. Nama dia apa? Nama dia adalah Sulaiman bin Dawud bin Jarud. Nama dia. Adapun Hisham bin Abdul Malik, dia ialah nama bagi orang lain. Dan nama bagi orang lain. Sekarang apa? Nama dia bagi Abdul Walid. Sekejap Saya nak buat dobit bagi mudah faham. Badar nampak Badar Rolak. Sekarang ni musannif mengatakan nama Abu Dawud At-Tayalisi ialah Hisham bin Abdul Malik. Sedangkan Hisham bin Abdul Malik nama bagi orang lain, namanya Abul Walid. Kunyah bagi Hisham ni Abu Walid. Abul Walid. Ayo. Abul Walid Hisham bin Abdul Malik. Faham tak? Boleh bangkai. Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Tengok sikit ya. Sekarang ni musannif mengatakan apa? Nama Abu Dawud ialah mengatakan nama Abu Dawud mendakwa lah. Musannif dakwa Imam Nawawi apa dia? Mengatakan nama Abu Dawud ialah Hisham. Ialah
Sedangkan Hisham ialah nama bagi perawi lain. Siapa dia? Abul Walid. Apa beza dia? Beza orang. Sebab apa? Abul Walid ni kalau ikut disebutkan ialah guru bagi Al-Imam Al-Bukhari. Adapun Abu Dawud atau di sini atas lagi, guru bagi Imam Ahmad. Faham tak? Tak sempat zaman lah. Tak sempat. Abu Dawud atau di sini kita kata dia lebih jauh lagi. InsyaAllah faham maksud ni. Maksudnya di sini dia kata apa? Wasmuhu Hisham bin Abdul Malik ala ma qalahu Nawawi. Di atas barang yang dia kata Nawawi. Sebab apa? Dia sangka bahawa Imam Nawawi kata apa? Abu Dawud wasmuhu Hisham bin Abdul Malik. Sedangkan bukan. Dalam hakikatnya dalam kitab asal dia apa? Itu ismuhu Hisham bin Abdul Malik. Dhamir kembali kepada apa? Abu Al-Walid. Boleh kata sini apa? Wa muwaqqa' lin-Nawawi rahmatullahi fi risalah al-atiyah tutasbih bi Hisham fa huwa li Abi Al-Walid la li sahibil musnad. Jadi apa, Hisham ni tidak ada kena-mengena dengan hadis. Tak. Mengenal hadis. Tak ada. Sebab sekarang ni nak bahas apa? Sekarang nak bahas nama musannif. Sebab apa musannif tiba-tiba dia kata namanya? Sebab bahawa Abu Dawud At-Tayalisi tidak semasyhur Al-Imam Al-Bukhari. Dan berlaku pada namanya ada khilaf. InsyaAllah. Jadi dia sekarang ni pada masalah di musannif. Dia kata i'lam anna al-musannif waqa'a lahu ishtibahun fi ismihi. Berlaku pada kesamaran pada isim. Wa man sya'hu wa 'adamu at-tahqiq fi ma'rifati asma'ir rijal. Tak tahqiq pada mengetahui nama-nama perawi. InsyaAllah. Idh la khilafa fi anna ismahu Sulaiman. Tak ada khilaf nama Abu Dawud ialah Sulaiman. InsyaAllah. Boleh faham tak? Faham? Lepas tu faham sekarang ni? Masalah. Baik. Sekarang nama dia apa? Nama dia adalah Sulaiman. Baik. Itu satu. So, kita baca dulu. Mana kitab dia? InsyaAllah. Wasmuhu Hisham bin Abdul Malik ala ma qalahu An-Nawawi. Dia tak barang yang berkata akan dia barang An-Nawawi oleh Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi. Dalam kitab mana? Fit Tarakhus fil Ikrami bil Qiyam. Yang ni At-Tarakhus. Ini risalah. At-Tarakhis. Baik. At-Tarakhis ni nama risalah Imam Nawawi. Di sini pun Syekh Jamaluddin Al-Qasimi pun dia kritik. Sebab apa? Kalau betul pun sekarang ni apa? Al-Imam Al-Ajluni ambil nama Abu Dawud daripada mana? Daripada risalah. Risalah bab apa ni? Risalah cerita bab fiqh. Bab masalah berdiri. Sedangkan patutnya sekarang ni nak ambil nama perawi ambil daripada kitab mana? Kitab hadis. Bukan ambil dari kitab risalah fiqh. So dia kata apa? Dia kata apa? Laisa min inayatil muhaqqiqin. Bukan cara orang muhaqqiq buat kerja macam ni. Sebab sekarang ni nak ambil benda. Contoh nak kata sekarang ni. Masalah, nak bagi misal mudah faham. Sabda Nabi SAW. Sekian. Kitab apa? Disebut dalam kitab Al-Kawakibud Durriyah. Syarah kepada Mutammimah Al-Ajrumiyah. Syekh hantar buat lawak lah. Hadis ni ada dalam kitab sekian. Kitab apa? Contohnya hadis disebut dalam kitab Jurumiyah mana ada hadis. Cuba lawak kan. Syarah Jurumiyah. Syekh, bila orang tanya kitab pun ambil, maksudnya kitab kalau bahasa hadis kena ambil kitab hadis. Tu betul. Sebab itulah orang gelak kita pasal apa? Orang gelak pasal kita kata, ni ambil mana ni? Hadis ini sabit dalam kitab apa? Dalam kitab Tazkirah. Sekiranya hadis. Habaq kata kitab tu ada, hadis tu ada tersebut. Tapi kalau kata hadis tu sabit, ada dalam kitab Tazkirah. Tazkirah tu kitab peringatan. Tak? Maksudnya apa? Semuanya dia kena diambil dari tempat dia. Semuanya kena ambil dari tempat dia. Antara ambil hukum fiqh. Hukum fiqh sebenarnya ambil dari mana? Dia kitab fiqh, bukan dari syarah hadis. Syarah hadis cuma menunjuk ya. Sebab kadang-kadang syarah hadis pun memberi kitab bab qaul. Hakikatnya kita tengok pada kitab fiqh sendiri. Bukan dari syarah hadis. Sekarang ni musannif ambil mana? Ambil nama perawi daripada mana? Daripada disyarah bab fiqh. Lepas tu ambil daripada mana?
kutub asma'i ar-rijal. Faham Ustaz Usam? Tak apalah. Pening pula. Nak bahan dengan tamu ni. Ini kita selesaikan ni. Okey, sekarang nama kita ada at-tarkhis fil ikram bil qiyam. Anda bagi nama penuh dia. Saya ngaji pun dobit kot. Ni padam tu Nama kita ada at-tarkhis fil ikrami bil qiyam. Sambung lagi. Nama penuh dia Lizawi al-fadli wal maziyah min ahli al-islam. Apa dia? Ha? Wal maziyah min ahli al-islam. Ada tambahkan bil qiyam tu. Lepas pada bil qiyam li zawil fadli wal maziyah min ahli al-islam. InsyaAllah. Boleh? Tahzib Ibn Hajar. La, tahzib. Saya tahzib. Tahzibul Kamal. Saya Kamal Al-Mizi. Tahzibul Kamal siapa tu? InsyaAllah. Baik, apa maksudnya kitab ni? At-tarkhis, memberi rukhsah, membolehkan. No? Al-Mizi, jadi Al-Kamal siapa? InsyaAllah. Taib. Abdul Maqdisi Dhani. Baik, sekarang ni apa dia? Sekarang ni apa maksud kitab ni? An-Nawawi fi tarkhis, kitab tarkhis. Tarkhis ni buat risalah. At-tarkhis membolehkan fil ikram, pada memuliakan orang. Bil qiyam, dengan berdiri. Fil ikram, dalam memuliakan. Bil qiyam, dengan berdiri. Berdiri bagi siapa? InsyaAllah boleh. At-tarkhis membolehkan fil ikram, pada memuliakan bil qiyam, dengan berdiri. Bagi siapa berdiri tu? Li zawil fadli, bagi yang mempunyai kelebihan. Bagi yang mempunyai kelebihan. Wal maziyah, dan juga kelebihan juga. Min ahli kelebihan dan kelebihan, atau tafsir daripada ahli al-Islam. InsyaAllah. Baik, sebelum kita beritahu, apakah hukum kita tengok orang kemudian kita berdiri? Ha? Kita orang mari tak? Kita berdiri, tengok dia. Ta'zimkan dia. Apa hukum dengan ta'zimkan dia dengan berdiri? Para ulama berbeza pendapat. Imam Ibn al-Hajj mengatakan hukumnya ialah haram. Haram berdiri untuk ta'zim orang. Kerana adalah dalil-dalil dia. InsyaAllah. Boleh tengok khilaf ni dalam kitab Al-Fawaid Al-Jalilah Al-Bahiyah Syarh Syama'il Al-Muhammadiyah Ibn Jassus. Tutup banyak. Tapi ada ulama yang mengharamkan berdiri. Ibn al-Hajj Al-Maliki. Tetapi Al-Imam An-Nawawi, dia memegang bahawasanya hukum berdiri atas dasar memuliakan orang, hukumnya ialah sunat jikalau orang tersebut daripada orang-orang yang soleh. Ibu bapa orang soleh, sultan yang adil, sama juga masuk belakang ni. Sebab dia kata bahawa at-tarkhis, membolehkan fil. Jadi apa Imam Nawawi mengarang di sana untuk apa? Untuk memberitahu bahawasanya
di sisi dia dibenarkan untuk berdiri menyambut orang. Menyambut apa? Orang soleh. Menyambut apa? Ibu bapa, guru, para masyayikh ila akhir. InsyaAllah. Ni berlaku. Sahabat berdiri tak? Sahabat berdiri cuma Nabi tegah. Sahabat berdiri bila Nabi datang, tapi Nabi buat tak? Nabi suruh duduk. La taqumu kama yaqumul a'ajim. Jangan berdiri untuk aku seperti mana berdirilah oleh orang-orang ajam. Ada sahabat duduk. Tak berdiri dah. Kemudian mari pula, Nabi mari pula. Tak, semua duduk. Tinggal seorang yang berdiri. Siapa dia? Nabi pesan dah jangan berdiri. Dia berdiri juga. Semua sahabat duduk dah. Dia seorang berdiri. Dia siapa dia? Al-Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Sayyidina Hasan bin Thabit. Hasan tak berdiri. Aku dah tegur hang, kenapa hang berdiri lagi? Nabi SAW sabda. Kata pada Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu. Apa dia sebut? Dia sebut syair kan? Dia sebut apa? Qiyami lil azizi alayya fardun wa tarkul fardi ma huwa mustaqim. Berdiri aku untuk orang-orang yang mulia satu kefarduan. Dan meninggalkan kefarduan bukan perkara yang benar dan betul. Belok maksud dia. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun yara hadzal jamala wa la yaqum sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Aku pelik dengan orang yang ada akal dan kefahaman. Tengok kecantikan ini lalu tidak berdiri. Dia kata wah sahabat yang lain. Insya-Allah. Ini apa? Menunjukkan Nabi tengok, Nabi dengar syair tersebut dan Nabi diam. Nabi diam dan Nabi senyum. Menunjukkan boleh tak berdiri untuk orang? Cuma hadis tu yang kata man ahabba an yatamassala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawa maqamin nar. Siapa yang suka orang berdiri untuk dia, tempat dia di mana? Api neraka. Syekh, hadis pun sebut dah. Apa dia? Suka orang berdiri. Bukan berdiri itu yang masalah masuk neraka. Suka orang berdiri tu apa? Alamat takabur. Takabur di mana? Di neraka. Faham Syekh? Ala kulli hal. Bukan nak bahas masalah berdiri, cuma risalah ni. InsyaAllah. Mana? Cuba tanya dulu. Mana Nawawi? Terjemahan kelebihan min ahli Islam, daripada ahli Islam. Maksudnya boleh tak berdiri untuk menghormati orang Islam ni? Apa hukum berdiri jumpa orang zalim dan sebagainya? Makruh. Orang zalim tak? Makruh. Berdiri orang zalim mari tak? Bangun dia, makruh. Melainkan apa? Melainkan kita jadi ikutan. Tok guru. Hukumnya haram. Melainkan juga boleh jadi wajib. Takut mudarat. Jika tak yakin oleh kita. Mana tak berdiri untuk dia ni memang penggal kepala ni. Mana tak? Tapi kita bangun untuk orang datang. Bangun untuk orang datang tu memang kata emma harus, emma apa? Sunat. Melainkan pada beberapa perkara seperti apa dia? Seperti membaca hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca hadis Nabi kalau ramai tak boleh berdiri. Seolah-olah apa? Menyambut orang lain dan meninggalkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Wa qala al-Hafiz Ibn Hajar, dan berkata oleh Al-Hafiz Ibn Hajar, ma'ruf. Al-Hafiz Ibn Hajar siapa? Syihab bin Ali bin Hajar. Allafahu al-Hafiz fi Halis Safar wa huwa Syihab bin Ali bin Hajar. Syihab bin Ali bin Hajar. Fi Taqrib, dalam kitab Taqrib. Nama kitab ni Taqrib ni kitab apa? Ni baru betul ni. Taqrib ni apa? Kitab yang bahaskan tentang Asma'ur Rijal. Tentang nama-nama perawi. Asalnya apa? Asalnya Al-Kamal. Al-Kamal bagi karangan Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Kemudian diringkaskan jadi Tahzibul Kamal oleh Al-Imam Al-Mizzi. Kemudian ditalkhiskan lagi oleh Al-Imam Ibn Hajar nama Taqribut Tahzib fi Asma'ir Rijal. Nah, kitab bahaskan tentang apa? Perawi serta kritikan. Kan ada orang kata perawi ni do'if apa semua kan? Perawi ni do'if, perawi ni kuat. Nak tengok mana? Tengok ni. Taqribut Tahzib. Dah aja. Wal Qurani fil Amam. Nama kitab dia Al-Amam bi fathil al-hamzah. Al-Amam, nama penuh dia Al-Amam li iqadhil himam. Kitab ni ana tak tahu. Ana tak tengok pun kitab ni. Tak bisa buka. Sebab siap. Cuma masa mengaji guru dulu dia kata kitab ni nama penuh dia Al-Amam li iqadhil himam. Al-Amam li iqadhil himam. Ni Allah alam. Ma'arif. Baik, ikut pendapat Ibn Hajar dia. Ismuhu Sulaiman bin Dawud bin al-Jarudah At-Tayalisi. Boleh insya-Allah, Mat.
Baik. Iqazu. Iqadil himam. Ha? Z lah. Tu lam tu huruf jar. InsyaAllah. Ha, cukup. Lagi. Kodi apa? Liqadhi al-himam. Cukup tak? Lagi. Mat lagi? Ha? Lagi kau? Nah, tak apa lah. Tak apa belakang. Campur jawab lagi. Dia aku sambung lagi. Ha. Cukup. Alhamdulillah. Ha, Syekh. Yarhamkallah. Ha? Boleh sambung lagi? Ha. Azim? Simi? Alhamdulillah ke yarhamkallah? Innalillah ke alhamdulillah? Ha, Syekh. Ha, belakang. On tak on? Ustaz Usam. Cerah pula. Oh, nak cerah balik tu. Ha tak? Nak habis cerah balik. Ustaz. Ha. Weh. Cukup. InsyaAllah. Balik dah. Balik dah. Baik mata. InsyaAllah sambung malam besar ni kita apa? Yang penting ala kulli hal pada malam ni kita dah beritahu tambih ni, nanti tak beritahu tambih yang ke depan. Allah Taala. Aywa. Wallahu taala waliyut taufiq wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin. Betul ke ni? Ni lah berhenti dekat ni. Macam lagi? Dari. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Oh, lagi aduh.